Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Norizan binti Husin, Cikgu Subjek Pendidikan Seni Visual bagi tingkatan 4 dan 5. So hari ini saya akan mengajarkan tentang bab 6 iaitu seni batik. Okey, yang terkandung dalam bidang seni kraft. Kita akan mempelajari bagaimana menghasilkan produk seni batik pelangi ataupun batik ikat celup. Okey, untuk kali ini pelajar perlu tahu apakah standard kandungan dan juga objektif pembelajaran untuk kita menghasilkan proses dan juga cara untuk menghasilkan batik ikat celup. Okey, untuk pelajar standard pembelajarannya adalah untuk pelajar mengenal pasti peralatan, proses dan juga penghasilan, cara-cara untuk menghasilkan produk ataupun batik ikat celup. Okey, yang keduanya adalah pada akhirnya pelajar akan dapat menghasilkan sendiri produk tersebut. Pelajar akan dapat mengetahui dan menerangkan tentang proses penghasilan seni iaitu batik ikat celup dan juga batik ataupun batik pelangi. Okey, seterusnya pelajar akan mendapat satu ilmu yang baru tentang alatan-alatan yang diperlukan bagi meneruskan proses penghasilan batik ikat celup ataupun batik pelangi ini. Seterusnya kita pergi kepada definisi batik ikat celup ataupun batik pelangi. Okey, batik ikat celup ataupun batik pelangi ni adalah boleh diklasifikasikan sebagai batik dengan menggunakan kain putih yang dicelupkan ke dalam pewarna yang dikenali sebagai remazol ataupun fabric dye. Okay, dan proses penghasilannya adalah tidak melibatkan sebarang penggunaan seperti lilin, canting dan juga cok batik. Penghasilannya sangat senang dan mudah. Okey, berikut cikgu akan terangkan beberapa bahan dan peralatan yang digunakan semasa proses menghasilkan batik ikat celup ataupun batik pelangi ini. Okey, yang pertamanya adalah bahan kain ataupun fabrik ataupun tisu. Yang kedua, kita memerlukan remazol ataupun fabric dye, iaitu pewarna untuk memastikan kain tersebut disaluti warna. Okey, yang ketiga, kita memerlukan ikatan ataupun kita guna getah. Okey, getah tersebut untuk diikat pada kain untuk menambahkan corak yang secara random. Okey, seterusnya kita memerlukan berus. Berus digunakan untuk menetapkan warna pada kain. Okey, jika kita celup, kita tak guna berus. Okey, seterusnya yang last sekali adalah palette ataupun bekas pembaca warna untuk meletakkan warna bagi mencelup kain putih tersebut. Kita sambungkan kepada proses penghasilan batik ikat celup. Ya, pelajar, proses ini adalah sangat mudah dan boleh diikuti oleh semua pelajar. Proses yang pertama yang diperlukan adalah kain putih. Pelajar perlu mengikat kain putih atau tisu bagi menentukan corak yang perlu ada dalam kain putih ataupun fabrik tersebut. Okey, apabila pelajar mengikat kain tersebut, pelajar perlu mencelupkan ke dalam remazol ataupun fabric dye supaya keseluruhan kain tersebut telah bercampur di dalam warna. Seterusnya, pelajar haruslah mengeringkan dulu kain tersebut sebelum membukanya. Okey, apabila kain tersebut sudah kering, pelajar buka ikatan itu dan produknya telah siap. Ya, mari cikgu tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan batik ikat celup ataupun batik pelangi ini. Okey, pertama kain putih ataupun tisu. Okey, anda perlu ikatkan secara rawak. Kain ini perlu diikat menggunakan getah. Okey, untuk menghasilkan corak secara rawak di atas kain tersebut. Okey, so kita ikat kain ini dengan apa-apa jenis ikatan sahaja supaya akan menimbulkan corak random. Okey, seterusnya kain yang anda telah ikat, okey, kita akan warnakan dengan menggunakan pewarna kain ataupun fabric dye di bahagian yang dikehendaki untuk menimbulkan warna dan juga corak random. Okey pelajar, warnakan keseluruhan kain putih anda tadi ke setiap bahagian bagi memastikan warna dia masuk ke dalam kain supaya dapat menghasilkan corak random.
Lepas tu, pelajar perlu keringkan dia sebelum dibuka untuk melihat hasil seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah kain yang telah diwarnakan dan dibiarkan kering selama beberapa minit. Okey, so kita akan buka ikatan ini bagi melihat apakah corak yang dapat dihasilkan berdasarkan celupan kita di dalam pewarna tadi. Okey, pelajar. So, ini adalah hasil yang terjadi selepas kita mencelupkan kain putih tersebut ke dalam pewarna kain ataupun fabric dye. Okey, selamat mencuba. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Okey, di dalam ini juga cikgu sertakan produk-produk yang telah siap yang dihasilkan melalui proses batik ikat celup ataupun batik pelangi ini yang boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. So, setakat ini sahaja perkongsian pada hari ini. Diharapkan pelajar mencuba membuatnya di rumah. Okey, semoga terus maju dalam bidang seni. Seterusnya jangan lupa subscribe, share dan juga like ACS Video Channel. Jumpa lagi.